Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha fi Quraisy illa bihim lakat asy-syita'i wa shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi adamahu min juwa amanahu min hawa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal. Yusabina wa kullan fa'ilin ya hayyu qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa Rabb Muhammad alaihi salam alaihim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang saya hormati, tuan pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari, jawatankuasa Surau Desa Cempaka. Seterusnya yang saya tidak sabar menunggu hadirin dan hadirat rahmat Allah, tetamu-tetamu Allah di Surau Desa Cempaka ini, juga kepada semua penonton-penonton Facebook Surau Desa Cempaka yang di luar sana, khususnya yang berada di Kuala Lumpur, Selangor yang sedang menonton, juga muslimin dan muslimat daripada lain pada negeri-negeri kita. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini bertemu lagi kita dalam satu siri kuliah maghrib yang dibawakan khas daripada rancangan TV Al-Hijrah Ustaz Pilot musim ketiga edisi Pintu Syurga. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi. Kita akan dedahkan lagi apakah amalan yang kecil-kecil, tetapi kalau kita buat impaknya besar. Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke syurga. Ustaz, saya dah umur 40, 50, 60, 70, 80. Ustaz, saya bimbang Ustaz. Kawan saya ada yang dah tak ada. Jiran belakang rumah saya ada yang dah meninggal dunia. Kawan baik saya depan rumah Ustaz juga baru dijemput ilahi pada minggu lepas. Ustaz, mak mertua saya pun baru meninggal dunia pada minggu lepas. Ustaz, ada tak amalan kecil-kecil Ustaz? Jika saya buat Ustaz, dia boleh menampung amalan saya ketika umur saya 20, 30, 40 dulu saya cuai Ustaz. Saya tak pergi masjid, saya lambat semayang. Pokoknya kalau Allah ambil nyawa saya Ustaz, dia boleh memberatkan timbangan saya dalam kebaikan di pada mahsyar dan memasukkan saya ke syurga. Sebab saya pernah dengar Ustaz, satu masa ketika dahulu di sekolah rendah, Ustazah cerita ada seorang pelacur, dia bagi anjing minum, lalu ketika mana dia meninggal dunia atau wafat, Nabi kata, "Ghufira zambihi dakhala jannah." Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke syurga. Ustaz, ada tak amalan yang kecil-kecil macam tu Ustaz? Baik. Jadi malam ini kita sambung lagi tuan-tuan, puan-puan, hadirin rahmati Allah. Jika kita lihat di belakang sana, jemaah wanita dah siap dengan penselnya dan menulis. Bagi jemaah lelaki, subhanallah, mereka seperti komputer, mereka absorb saja sebab mereka al-hafiz, subhanallah. Baik. Juga penonton-penonton di Facebook di luar sana, jadi eksklusif medium yang digunakan oleh Surau Desa Cempaka ini sangat baik, yang mana daripada rakaman ini akan membolehkan juga penonton-penonton di luar sana mengikuti kuliah maghrib pada malam ini. Baik, malam ini amalan dia ringkas saja. Padat, kebetulan Ustaz betul-betul baru sampai daripada Kuala Lumpur 4 minit daripada Kuala Lumpur, rakaman TV Al-Hijrah tadi. Jadi 4 minit baru sampai ke nilai, syuk, bertukar pakaian sebagainya. Sebab itu Ustaz sebut Kuala Lumpur Selangor, mereka tadi tanya di Kuala Lumpur, sempat Ustaz, 6 suku masih kat Kuala Lumpur ni? Hanya Allah Subhanahu Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi bila dapat WhatsApp dari tuan-tuan pengurusi, subhanallah, ini harapan ni, tak boleh. Sebab itu bila dapat daripada WhatsApp jemaah pula, Ustaz, poster dah naik, Allah. Jadi sebab itu dengan izin Allah, Ustaz berjaya ikut jalan satu daripada 3 lekas, max ataupun plus, salah satu dipilih. Dan jalan itu memang tepat, dia menyampaikan Ustaz betul-betul dinilai 7/16. Subhanallah. Baik. Hadirin hadirat Allah, malam ini amalan yang mudah aja. Kita pelik, ada kalanya bila kita mandikan jenazah. Ada jenazah, ada kalanya dia cantik. Ada kalanya kadang-kadang mukanya, wajahnya tiba-tiba daripada tak senyum, bila kita kapankan nak semayangkan tu bertukar jadi senyum. Ada kalanya jenazah tu kadang-kadang ada bau wangi kat dahi dan sebagainya. Inilah nikmat orang yang mandikan jenazah. Nabi Muhammad SAW bersabda, antara 7 amalan terbaik adalah Nabi kata ziarah orang sakit, ziarah orang meninggal dunia, mandikan jenazah, kapankan jenazah, semayangkan jenazah, iringi jenazah dan kebumikan jenazah.
Sebab itu bila saya sembang dengan beberapa bilang di Masjid Nilai, Putra Nilai baru ini, ketika kita mandikan jenazah, apakah pengalaman Bilal yang dikatakan mandi jenazah, ada yang pengalaman yang mungkin susah lupa atau seram dan sebagainya, dan adakah jenazah-jenazah yang dikatakan cantik dan sebagainya. Dan akhirnya kesimpulannya kita dapat, akhirnya kita nampak ada jemaah-jemaah yang dikatakan berkongsi cerita dengan Bilal. Bilal pun berkongsi cerita dengan kita. Dia kata, Ustaz, benar Ustaz, ada juga pengalaman kami. Antara jenazah tu cantik, dia tanya balik, inilah amalan dia. Baik, malam ini amalan ini simple saja. Orang dulu-dulu dia suka hantar orang makan dekat rumah sebelah. Betul? Orang dulu-dulu, betul Imam, dia suka hantar makan dekat rumah sebelah. Bukan Ramadan, bukan hari kebebasan Islam, tapi petang-petang, Assalamualaikum oh Timah, kenapa? Ni ada kari pap sikit, buat, ambil lah rasa. Betul. Ada kalanya besok pula, kadang-kadang, leha, kat kamar, ya, ni ada bihun putih, sedap, bihun Singapura. Baik, sebab itu orang dulu-dulu dia suka hantar makanan. Orang dulu-dulu, nombor 2 punya tips, apa amalan malam ni, bila malam Jumaat doktor, kawan lain doktor, bila malam Jumaat, doktor dia tengok doktor mana? Doktor banyak dalam surau ni. Ada bahaya dari Cempaka ni banyak doktor. Baik. Jadi sebab itu, boleh doktor. Sebab itu kita pelik, Masya Allah, Tabarakallah, orang dulu-dulu dia punya amalan di pejabat. Kadang-kadang doktor, kita nak makan dan kita tengah makan, habis makan, mungkin doktor pernah kena, tiba-tiba bila pergi ke kaunter, Kak, berapa Kak? Maaf Tuan, tadi ada orang yang pendek-pendek, sehingga sebelah tu dah bayar dah. Tuan, maaf Tuan, ada pakcik yang rendah-rendah pakai tongkat, dia dah bayar dah. Loh, kenapa Encik? Dia bayarkan saya? Sebab itu orang dulu dia pantang nampak kawan baik dia, kadang-kadang dia dah bayarkan, betul? Betul tak? Sekarang ada, tapi jarang. Kadang-kadang kita duduk, dia duduk. Kita duduk, dia duduk. Kita duduk, yang depan duduk. Kita duduk, dah makan, dia depan duduk. Semua tak bangun. Dengan mengharap siapa bangun dulu, dia pergi bayar semua. Jadi sebab itu berbeza dengan dahulu. Dulu dia tipu. Ada Mael, Kamal, kau duduk kejap. Aku nak terkencing. Sebenarnya dia bukan terkencing, dia tipu. Dia pergi kaunter, dia pergi bayar dulu. Betul tak doktor? Penonton dah pening dah. Ini hospital ke mana? Doktor sana, doktor sini. Ini doktor akademik. Sini penonton Facebook yang rahmati Allah. Baik, Doktor UKM pun ada. Baik. Jadi sebab itu hadirin rahmati Allah, clue keempat, orang dulu-dulu dia tak ada kuliah maghrib macam kita tiap malam. Betul tuan? Betul Imam, betul? Dulu tak ada kuliah maghrib tiap malam, tetapi mereka seminggu sekali ada baca Yasin malam Jumaat. Dan nikmat malam Jumaat itu meriah. Hebatnya ada orang hantar makanan. Ada orang hantar pisang. Ada orang hantar air sirap, Nescafe kopi susu susah lah, mahal sikit, kopi baik. Sebab itu malam Jumaat, berebut kita nak pergi. Tak ingat lagi doktor? Zaman dulu tu, berebut. Kita doktor, berebut nak pergi. Sebab malam itu ada makan percuma. Betul tuan? Betul? Sebelah kiri belum lagi Ustaz tunjuk, kejap lagi. Ya? Baik. Sebab itu boleh faham Ustaz? Sebab itu kita terkejut. Orang dulu malam Jumaat dia sibuk hantar makanan dan sebagainya, dan kita pula masa budak. Mak kita marah, kau tak usah pergilah buat bising kat masjid. Tetapi kita takkan lepaskan peluang. Malam Jumaat ada nasi minyak, ada kuih dan sebagainya. Baik. Clue yang kelima, orang dulu-dulu dia tak macam kita hari ni. Hebat nikmat Allah SWT. Bila hari Jumaat, ada sembahyang Jumaat. Betul? Bila hari Jumaat, ada sembahyang Jumaat. Tetapi hari ini ada juga, tapi tak banyak. Bila sampai 12.30, 12.45 tengah hari, tengah keadaan panas terik, tiba-tiba kita nampak depan masjid ada satu balang air. Kadang-kadang kita tengok ada air sirap, ada orang tak tong air, ada budak-budak datang, dia ambil pisang, lepas tu dipicit air. Betul tak? Betul tak? Minum air. Betul? Betul. Tetapi siapakah orang itu? Mengapa dia letak air di situ? Dan bila kita habis main Jumaat, perasan tak? Kita turun, jangan tanya pisang dah habis lah. Bukan monyet ambil. Ya, tak baik. Tetapi yang kita tengok, air pun licin. Betul tak? Air pun licin. Cawan bertukar langgar. Air dah tak ada. Sebab itu siapakah hamba Allah yang meletakkan air itu? Apakah nikmat dia letak air itu? Mengapa dia perlu bersusah payah letak air itu? Dan banyak lagi clue-clue yang lain, bang. Sebab itu kita lihat apakah amalan ini. Baik, malam ini, amalan ini
dia memang ibadat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut dalam hadis Nabi, ini bukan adat orang Melayu, dia memang ibadat. Sebab itu ada antara jenazah yang kita mandikan, memang anak dia kata mak dia memang suka hantar makanan pada jiran, mak dia suka letak makanan dekat surau dekat masjid, mak dia pantang. Anda kata ada makanan, ada rezeki lebih, dia hantar kat rumah anak yatim, dan mak dia suka hantar makanan dekat asrama-asrama. Faham asrama? Pernah duduk asrama? Memang yang lapar orang yang duduk asrama, tak kita doktor. Doktor pernah duduk asrama? Ngaku pun. Baik, ustaz pun pernah duduk asrama. Betul. Asrama, dia asrama, bukan asmara, tuan. Tuan asmara, tuan senyum. Asrama, pagi makan. Alhamdulillah. Tengah hari makan. Alhamdulillah. Tetapi makan malam pada waktu petang. 6:30 betul. Ini bermakna confirm. 10 malam, 11 malam, 12 malam, lapar. Sebab itu bila kita tengok pukul 10 malam asrama dimatikan lampu, budak-budak ni lapar, anak-anak asrama, dia buka loker, dia buka tin, cari biskut. Biskut tu bila dia makan, sepatutnya cukup. Tapi tak cukup. Sebab apa? Bila gelap, dia buka biskut, telinga dia banyak dengar. Abang senior turun katil. Abang senior nombor 2 turun katil. Adik junior pun turun katil. Biskut sikit, biskut sikit. Tak bagi, kena maki. Kedekut. Bakhil. Sebab itulah dikatakan budak asrama lapar. Sebab itu kadang-kadang pukul 9-10 malam, ada orang datang asrama, dia kata, warden ini ada sikit 80 bungkus, bagi-bagilah budak asrama. Nampak tak? Sebab itu bila bagi budak asrama, memang licin. Sebab itu ingat Ustaz, mengapa ada hamba-hamba Allah yang pandai melakukan ibadat ini? Baik, pusingan pertama, benarkah ini ibadat? Pusingan kedua, bagaimana dia boleh beratkan timbangan kita di pada masyar? Pusingan ketiga, bagaimana Allah memasukkan dia ke syurga Allah SWT dengan amalan ini. Dan amalan ini disebut dalam kitab At-Taghrib wa At-Tarhib min Hadis Syarif, dan hadis-hadis dalam kitab hadis yang lain, iaitu Nabi menyebut, Nabi menggalakkan At-Taghrib fi id'am at-ta'am wa saqal ma'. Apa makna Melayunya? Memang ibadat, rugi tuan-tuan tak buat. Galakkan, bahasa kita, suruhan, okey, galakkan atau suruhan fi id'am at-ta'am, dalam memberi manusia atau umat Islam makan, wasaqal ma', dan juga menghilangkan dahaga air kepada umat Islam. Sebab itu siapa yang nampak ada orang bagi makan, maknanya dia ada duit, dia lebih sikit, dia belikan makanan. Ada orang dia letak tong air atau air, mungkin bajet dia tak ada, tapi dia suka, dia tahu air itu murah, dia taja air. Sebab itu ada orang letak mineral water dekat surau, betul kan? Ada kan? Ada orang letak mineral water di surau. Baik, jadi benarkah ini amalan? Apakah kekuatan seorang pelacur? Dia hanya memberi seekor anjing minum yang haus? Adakah memberi air, memberi makan? Ini dikatakan nikmat Allah, Allah ampun dosa masuk syurga. Hari ini mari kita dedahkan kekuatan orang yang memberi makanan dan memberi minuman. Dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bila kita sebut makanan, dia seperti pertanian. Dalam pertanian, dia pecah pada dua. Nau'ai ni, dua. Pertanian maknanya, satu dia pergi kepada tanaman. Mana kita tanam pokok, mana kita tanam tanaman, pokok-pokok apa, tumbuh-tumbuhan. Dalam pertanian, membawa makna kedua, nau'usani, dia membawa makna peternakan. Iaitu bagaimana ada orang ternak kambing, kambing biri, lembu, kerbau. Sebab itu dalam bab makanan, dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya, dia pergi nau'ai ini dua. Dia sebut makanan, masuklah termasuk minuman. Baik. Lalu hadis pertama, kedua, ketiga, pusingan pertama, kedua, ketiga ini, Ustaz ambil daripada hadis Sahih Bukhari Muslim, Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad, bagi membuktikan apa Ustaz sebut ini benar-benar daripada Nabi Muhammad SAW dan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Dan bila kita keluar daripada surau ini, kita beramal, kita yakin, Masya Allah, ini ada Sahih ni. Kita pun seronok beramal, di samping kita tahu, patutlah masa aku umur 20, 30, 40 dulu rezeki murah. Rupanya aku suka bagi orang makan. Maka sebab itu jemaah wanita yang di belakang, juga di depan, Ustaz nak beritahu semua Ustaz baca, ada suami jenazah dia cantik. Pengalaman Ustaz mandikan jenazah ni. Tetapi bila kita tanya anak dia, ayah ni semain tahajud ke? Rajin? Tak ada lah Ustaz, kadang-kadang. Ayah ni kaki masjid ke? Tak juga Ustaz. Ayah kata lepas pencen nanti, tapi tak sempat pencen dah meninggal. Ayah ni pernah bina rumah yatim ke? Tak. Tetapi anak dia sebut, ayah ni
amalan dia, ayah ni suka bagi kami makan. Ayah kalau balik, masa kami kecil dulu pun, dia suka bawa balik, kita menjerit, ye, ayah balik bawa aiskrim, ye, ayah balik bawa aiskrim. Ayah kalau Sabtu Ahad, bawa mak, bawa kita pergi makan mi goreng dekat warung kat bandar sana. Ayah kalau setiap minggu, ayah bawa balik makanan macam-macam. Kadang-kadang ayah balik pun Ustaz, dia tak ada makanan kat pejabat, tapi dia balik tu dia sumak masak, dia makan kat rumah. Sebab itu, hadirin rahmati Allah, ada jemaah wanita pula, rupanya walaupun ibadat dia tidak banyak, tetapi rupanya dia memegang tanggungjawab dia. Mak ni, dia masak pagi, dia masak tengah hari. Orang dulu petang pukul 5, betul tak nenek kita? Den, Tima, cepat makan, mak buat cekodok ni. Sebab itu petang-petang pun dia rajin masak. Ada makan malam pukul 7, pukul 8, 9 malam, ada makan malam. Sebab itu, ingat kata Ustaz, jemaah wanita yang di belakang sana yang banyak menulis, pastikan puan-puan membekalkan makanan terbaik kepada suami. Dan suami pula di depan Ustaz ini, pastikan tuan-tuan jangan kedekut. Bila kita makan ke dan sebagainya, beli barang makanan, belilah untuk isteri dan anak. Kerana yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyebut. Hadis ini daripada Bukhari, Muslim, An-Nasai. Daripada Abdullah bin Amri bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu, seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu khairun, ayul Islamul khairun. Nampak? Lelaki ni tanya, apakah yang dalam Islam tu yang khairun, yang paling baik? Sebab itu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat ni kalau datang bertanya Rasulullah, orang yang datang bertanya Rasulullah, dia tanya satu soalan ni, macam mana nak masuk syurga, macam mana nak masuk syurga. Sebab itu lelaki ni datang, dia kata, ayul Islam wa khairun, manakah dalam Islam itu yang khairun, yang paling baik? Faqala Nabi SAW, lalu Nabi pun menjawab, subhanallah ya, tud'imu at-ta'am, rating nombor 1. Sebab itu hati-hati ya, apa dia? Tud'imu at-ta'am, engkau beri makan kepada orang. Subhanallah. Nombor 2. Boleh? Nombor 2 ni kita baca lah sebab hadis ni kena habiskan. Wa taqrus salam, dan kau beri salam alaman arafta, kepada orang yang kau kenal. Assalamualaikum din. Nombor 3. Wa taqrus salam liman lam ta'rif, dan kau beri salam kepada orang yang kau tak kenal. Assalamualaikum tuan, orang baru kat sini ke? Saya Din. Nampak? Sebab itu kita tak pegang nombor 2, nombor 3. Sebab kuliah malam ni tajuk nombor 1, tud'imu at-ta'am, beri orang makan. Sebab itu ada anak-anak, rezeki dia murah, jenazah dia cantik, rupanya masa hidup hayatnya dulu, dia rajin hantar makanan dekat mak dia. Walaupun gaji dia tak besar, tetapi dia selalu kata, mak, apa khabar? Ada goreng pisang sikit mak. Mak, kuah kicap Johor. Nampak? Dia cover. Walaupun goreng pisang tu murah, tapi mak, kuah kicap Johor, kalau cecah, sudah. Nampak tak? Boleh bang? Kalau ada kuah kicap Johor dengan goreng pisang, jangan lupa jemput Ustaz ya. Baik. Boleh faham maksud Ustaz? Sebab itu rupa-rupanya ada anak, subhanallah, dia tak boleh balik setiap minggu bagi mak dia goreng pisang atau hantar makanan yang sedap. Tetapi dia selalu cakap, mak, saya ada masukkan duit RM200. Mak, tak banyak. Ni saya balik, ada sikit RM100. Mak belilah makanan apa yang mak nak makan. Mak makanlah ya. Mak beli ya. Nampak tak? Sebab itu dia beri mak dia makan. Sama ada secara mak dia beli sendiri ataupun dia hantar makanan. Sebab itu kita tak nampak ada jenazah suami cantik, rupanya sama juga dia makan. Sebab tu ada jenazah isteri cantik, dia selalu masakkan makanan untuk suami, anak-anak, dia hantar jiran makanan. Sebab itulah hati-hati, Nabi kata yang terbaik, tud'imut ta'am, berilah kamu makan. Boleh. Hadis kedua, pusingan pertama, Ustaz, ya Allah, takkanlah itu amalan Ustaz? Ya Allah, ruginya kami Ustaz. Selama ni kami tak buat kenduri. Sebab itu orang dulu perasan tak? Asyik nak buat kenduri je. Perasan tak tuan? Tuan perasan tak? Mungkin tuan sezaman dengan saya, zaman sebelum tu tuan. Baik. Tuan, imam. Kan tuan zaman Jeffrey Dean, teng 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 teng, oh Mas Mona. Betul. Sambut salamku. Betul. Astagfirullahalazim, ini kuliah maghrib tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Baik. Sebab itu hadirin rahmati Allah, benar tuan, orang dulu Tok Imam, sebab saya pegang Tok Imam ketua. Kita tanya Tok Imam,
Orang dulu Tok Imam asyik kenduri dia, betul tak? Asyik kenduri. Tok Imam tak sempat nak duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man, kenduri man. Nanti Imam tolong baca doa. Ayolah. Sebab itu esoknya, Man, anak saya sunat, kenduri. Ya, ayolah. Sebab itu kenduri ini maksudnya beri orang makan tanda kesyukuran. Itulah orang dulu betul. Dia asyik buat kenduri. Nikmat Allah kepada orang yang beri makan. Baik. Bila 30 hari bulan, tuan-tuan dan puan, bila kita tengok rumah anak yatim, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan, rajin-rajin nak bawa kereta pergi ke rumah anak yatim. 30 hari bulan dengan 1 hari bulan. Saya tak minta tuan-tuan bagi duit, tapi suruh pergi tengok. Bila 30 hari bulan, 27 hari bulan, 2 hari bulan, maafkan saya sebab gaji seseorang itu berbeza. Ada yang swasta, ada yang kerajaan, betul? 26, 25, 26, 27 tu baru selesa lah. Siapa gaji 30 tu, 1, 2, 3 tu baru selesa. Maka akan ada kereta-kereta yang berhenti, dia buka bonet, dia hantar bungkusan makanan, dia hantar makanan dan sebagainya. Jangan terkejut, itulah dia amalan orang itu. Dia diam-diam, dia beri makanan kepada rumah anak yatim dan sebagainya. Ada orang pula terbalik, dia pergi bank, ataupun dalam perbankan, internet, dia masukkan duit kepada rumah anak yatim ataupun masjid untuk program-program ataupun bekalan makanan dan sebagainya. Sebab itu hati-hati. Nombor 2 hadis Nabi, dia memang amalan. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Dengan betul sangat-sangat mengujakan dan kita sangat rugi kalau kita tak tahu. Baik. Ini sami'tu Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Khiyarukum man ad'am at-ta'am. Sebaik-baik di kalangan kamu, Masya Allah, tabarakallah. Patut orang dulu suka buat macam ni. Khiyarukum, sebaik-baik di kalangan kamu, man ad'am ta'am, orang yang suka memberi makan. Sebab itu kalau dulu kalau kita adik-beradik, bukan ustaz lah. Kalau kita dulu adik-beradik, kadang-kadang bila balik kampung, bang, kita balik lambat-lambat bang. Biar dia orang balik dulu bang, biar dia orang masak bang, biar dia orang sediakan makanan. Kita balik, biar abang long, abang ngah, abang cik semua dia orang dah masak, kita tengah makan je. Nampak tak? Seolah-olah macam kita paling cerdik, kita balik makanan dah tersiap. Tetapi orang dulu, dia akan berebut balik rumah mak ayah dia akan berebut macam mana pun biar dia sediakan makan dulu. Tak apa, abang taji ayam. Tak apa, biar Kak Long kau masak ayam. Tak apa. Sebab itu hati-hati, Nabi sebut apa? Khiyarukum, orang yang terbaik di kalangan kamu, man ad'amat ta'am, orang yang suka memberi makan orang. Sebab itu, ini bukan main-main. Hadis kedua, pusingan pertama, ini memang amalan, jika kita tak buat, memang rugi. Jadi bila kita balik malam ini, besok pagi dan sebagainya, kita belilah makanan yang terbaik dan jangan silap langkah. Nabi kata, mulakan dengan apa? Zul'iyan. Zul'iyan ni apa? Orang yang rapat dengan kita, iaitu tanggungan kita dulu. Jadi dalam pepatah Melayu apa? Anak di rumah mati kelaparan, kera di hutan disusukan. Jadi jangan. Jadi kita beli makanan yang terbaik untuk isteri anak kita. Abang beli 5 bungkus ayam mas. Minta maaf banyak. Sesungguhnya saya tidak ditaja oleh syarikat itu. Tersebutlah pula. Abang beli 5 ekor ayam. Awak masak sedap tau. Abang kebetulan hari ni ada duit lebih. Abang belilah tak apalah sebut sikit. McDonald dan KFC. Mungkin McDonald KFC akan taja rancangan kita di Cepaka ini kan, insyaAllah. Baik, boleh. Sebab itu hadirat rahmat Allah, kita mulakan dengan Zul'iyan. Zul'iyan ni maksudnya Nabi kata orang yang rapat dengan kita, mak kita, ayah kita, isteri kita, anak-anak kita. Lepas tu kita pergi pada jiran kita pergi pada siapa lagi, adik-beradik, saudara mara. Jadi sebab itu hati-hati, sebab apa-apa berlaku pada kita, ingat kata Ustaz, apa-apa berlaku pada kita, isteri, anak-anak, suami kita yang akan uruskan kita dulu. Sebab itu jaga yang rapat-rapat dengan kita, ya, Zul'iyan. Baik, sebab itu hadis ketiga, pusingan pertama yang terakhir. Sebab kita nak pergi pusingan kedua, Ustaz ambil, banyak sangat hadis ini. Ustaz ambil hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini ada sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu. Cukup satulah pusingan terakhir, satu lagi hadis. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Afdalus sadaqah, sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik sedekah. Kadang-kadang kita tak tahu sedekah mana Ustaz, baik jenazah ke, baik mana. Sebaik-baik sedekah, antushbi'a kabidan ja'ian, iaitu engkau memberi orang makan yang lapar sampai dia kenyang.
Sebab itu tengok tangan Ustaz, tuan-tuan, tengok tangan Ustaz, mencari cawan, mencari pinggan. Ini bukan nak main-main. Anggaplah ni pinggan besar. Sedang penonton yang kata, wah ni pinggan kecil. Contoh. Baik. Sebab tu dulu kalau orang tengah makan, dia tambah lagi dia, tambah lagi ya. Tambah lagi lah, tambah lagi, betul tak? Dia buat ambil pinggan, dia tolak nasi. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Pernah kena tak? Tak pernah kena? Tak pernah kena, memang malang lah. Baik, pernah kan? Dah kenyang, dah kenyang. Tak apa, dia makan sikit lagi, dan sikit lagi. Betul tak? Dia tambah. Sebab itu orang dulu, dia kalau boleh, biar orang datang rumah dia, atau dia belanja kenyang. Din, aku order satu pinggan lagi ya. Kau makan selera Din. Kak, kotel goreng basah satu. Tambah satu lagi kak. Sedap kotel goreng basah. Jika tuan-tuan nak sediakan makanan ceramah orang ni, kotel goreng basah lah. Ustaz minat. Saja je tuan pengurusi. Janganlah berhati. Allah. Baik. Sebab itu tuan-tuan puan, nampak tak? Nampak tak? Ustaz kata, nampak tak tuan? Nampak tak? Sebab itu orang dulu, andai kata dia buat kenduri, tengok hari ni berjangkit sampai ke catering. Kita ni leha kalau nak buat kenduri, bukan kira orang jemputan je. Bang, jemputan 500. 500. Tapi kita kena order 550. Atau 600, nanti orang datang makan tak cukup. Sebab orang kenduri ni kalau makan, dia bukan ambil seketul ayam. Kadang ambil 2-3 ketul. Kadang-kadang tak tengok orang pun. Inilah peluangnya. Sekejap lagi aku nak bagi bapak aku, ada bapak kata RM50. Ini tak cukup harga, ini baru RM5. Betul-betul RM50. Sebab itu ada orang pergi kenduri tuan-tuan, dia lanyak betul-betul RM50-nya, dia bawa anak RM50, terpawai pun bawa kan. Sebab itu bila balik, bapak pengantin, terima kasih, ini ada sikit RM50. Bapak pengantin pun, Alhamdulillah. Sebenarnya RM50 itu tak berbaloi. Kawan lanyak harga RM100. Tok Bila dapat idea. Kompon dapat idea. Lepas ni betul juga. Baik. Jangan tuan-tuan, jangan. Sebab itu hadirin rahmat Allah. Hari ini catering pun bagus. Tengok dia kata apa. Cik Jalil, bukan nama sebenar. Sorry ya, bukan nama sebenar. Cik Timah, bukan nama sebenar. Perempuan jemaah di belakang. Makanan dah sedia, kami catering semua dah sampai, hidangan dah ada, makanan 500, tapi jangan takut, walaupun tuan dan puan order 500, tapi kami sediakan 600, tak payah bayar, memang kami pun infak sedekah, sebab kami pun takut kalau makanan tak cukup. Betul tak? Sebab itu catering pun kadang-kadang bila kita order 500, dia akan lebihkan 540, 550, 560, betul tak tuan? Betul? Inilah nikmat Allah, sebab kita tahu orang nak makan sampai ke kenyang. Kecuali yang datang tu semua takut kencing manis, darah tinggi, dia takut, nasi minyak ni sikit dah, sikit. Tetapi kadang-kadang yang kencing manis, darah tinggi ni pun pantang jumpa. Tak boleh, saya sekali ni. Dan sebagainya. Sebab itu kena hati-hati. Makan, ada orang makan, sebab itu makan ni sampai kenyang. Nabi kata beri orang makan sampai kenyang, afdal sedekah, itulah sebaik-baik sedekah. Sebab itu berilah anak isteri kita, juga jemaah wanita di belakang, masaklah makan petang, pagi dan sebagainya, masak yang sedap-sedap, biar suami makan kenyang. Inilah yang terbaik untuk kita. Ustaz, jika saya buat yang macam Ustaz kata 3 hadis tadi, apa saya dapat? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, Datuk Datin dan Menteri Allah. Pusingan kedua, macam mana dia boleh memberatkan timah kita daripada masyarakat. Kita kejar masa. Baik. Pusingan kedua, Ustaz ambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Dengar betul-betul, umur kita dah 40, 50, 60, 70, 80. Allah, kena jaga betul-betul. Hak mana baru 20, 30, nikmat Allah. Memang seronok. Masa itu tidak boleh digostan bang. Tapi itulah nikmat Tuhan. Baik. Nabi bersabda, Al-kafarat, boleh Al-kafarat. Bukan keparat. Al-kafarat. Al-kafaratu, Al-kafarat ni apa? Nota kaki bahasa Inggeris dipanggil footnote. Dalam bahasa Arab dipanggil hawamish, nota kaki. Al-kafaratu maksudnya apa? Muzilatul az-zunub, ibadat-ibadat penghapus dosa. Kalau bahasa kita, alat-alat penghapus dosa dalam Islam ni apa? Apakah alat senjata penghapus dosa? Nabi kata apa? Yang pertama, terkejut kan? Selama ni kita tahu semayang, baca doa, baca Quran dan sebagainya, pergi haji, umrah, bayar zakat, sedekah, tetapi Nabi sebut, sahabat terkejut. Id'am ta'am, iaitu pertama, engkau berilah orang makan. Subhanallah. Patutlah tuan-tuan tengok tangan Ustaz, di padang mahsyar, jenazah dia cantik kenapa? Di padang mahsyar, rupanya timbangan baik dia berat. Rupanya Nabi kata, al-kafarat, antara alat-alat ibadat-ibadat penghapus dosa, kafarah ni mufrad, satu, single. Kalau plural, jamak, al-kafaratu, alif ta belakang. Maka alat-alat ataupun ibadat penghapus dosa,
Nabi kata yang pertama, it'amut ta'am, iaitu beri orang makan. Sebab itu nampak tak tuan-tuan puan, orang dulu-dulu, nenek-nenek, atuk-atuk, walaupun dia dah uzur terbaring, tapi bila anak dia kata, Mak, Alung nak balik, Angah nak balik, Mak, cuti sekolah minggu ni, Mak. Ya Allah, cucu aku nak balik, anak aku nak balik. Kau ambil ni duit mak bawa bantal, kau beli makanan ayam apa, masak sesedap, ayam goreng, cucu mak suka tu. Sebab itu bila balik, betul tak? Ingat tak dulu arwah nenek kita, betul sebagainya? Kita pun makan sedap, sebab nenek nak sedekah, dia suruh kita makan yang sedap. Tetapi bila kita balik, orang dulu tengok muka ustaz, kalau ya, angguk. Kalau salah, geleng. Jangan takut, penonton Facebook tak nampak. Betul tak kata ustaz? Walaupun bukan hari raya, bila nak balik, arwah-arwah nenek kita, bila nak balik, atuk-atuk, cucu, anak, ada duit dia bagi, betul tak? Zaman dulu, betul tak? Ada tak? RM1, RM2, ada tak Imam? Tak ada, jangan Imam, malu Imam Facebook, orang nampak, tak ada, kesian. Angguk, baik. Sebab itu, atuk-atuk nenek dulu bila nak balik, ada je, betul tak kan? Ada kan? Betul tengok, betul kan? Dia bagi duit RM1, RM2, zaman tu lah dulu. RM1, RM2 tu dah banyak dah zaman tu. Zaman tuan berapa tuan? Tak apa, mereka tak nampak. Berapa tuan? Tuan minta berapa? RM5. Oh, zaman tuan dah hebat. Kemas tuan. Baik. Sebab itu orang dulu, dia bagi. Sebab apa? Sedekah. Dia tahu budak-budak suka beli apa. Ingat kata ustaz, tengok muka ustaz. Nenek kata apa? Apa nenek? Beli jajan. Beli apa? Beli jajan. Beli apa doktor? Beli jajan. Apa itu jajan? Jajan itu makanan ringan. Jangan tanya saya lah, makanan ringan tak elok. Ini bukan rancangan kesihatan, ini kuliah maghrib. Nak cerita je, beli jajan, beli makanan. Baik, boleh? Nampak? Maka inilah yang pertama, hadis pertama, pusing yang kedua, Nabi kata, Ed'amut ta'am, dia penghapus dosa. Subhanallah. Maka yang kedua, ketiga, tak perlu saya baca juga, walaupun bukan tajuk malam ni, Nabi kata nombor 2, ifshal salam. Orang yang suka bagi salam, al-kafarat. Allah akan beratkan timbangan kebaikan, Allah hapuskan dosa dia. Jadi sebab itu tajuk beri salam nantilah, nanti kuliah akan datang. Sebab itu rajinlah bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum. Baik. Nombor 3, tuan-tuan dan puan juga, subhanallah. Wassalatu billail wan nasun naum. Iaitu orang yang rajin sembahyang malam, manusia lain sedang bertidur. Nampak? Sebab itu inilah hadis sahih. Hadis pertama, pusingan kedua. Sebab itu timbangan baik dia berat. Sebab itulah Allah ampunkan dosa dia, masukkan dia ke syurga. Ustaz, macam mana lagi Allah beratkan timbangannya daripada masyarakat Ustaz? Macam mana Ustaz? Baik. Lalu antara hadis Nabi lagi, Ustaz ambil hadis sahih, hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Hadis Jabir ni dia selalu meriwayatkan tentang kisah-kisah haji dan umrah. Lalu daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, dengar betul-betul, siapa susah kat sini dengar, siapa berniaga kat sini tak dapat apa-apa, siapa yang dikata anak-anak tak menjadi, dengar betul. Min mujibati ar-rahmah. Min mujibati ar-rahmah. Nabi kata, di antara mujibat, di antara orang-orang yang mesti dapat rahmat Allah. Sebab itu kita perlukan rahmat Allah masa hidup, kita perlu dapatkan rahmat Allah masa kita meninggal dunia. Rahmat ni apa tuan-tuan? Rahmat ni kalau bahasa kita paling mudah, iaitu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sebab itu antaranya Ustaz ambil satu hadis Nabi, seorang yang rajin sembahyang tahajud malam, Ustaz pendekkan saja, tajuk ni nanti akan datang. Apa dia? Ketika di padang mahsyar, manusia sedang beratur dan sebagainya, lalu datanglah satu suara, siapa bangun tengah malam? Siapa bangun tengah malam? Nabi bersabda, Allah bertanya hadis kursi. Lalu Nabi kata, bangkitlah sedikit saja daripada umat aku yang bangun. Maknanya tak ramai orang bangun malam tahajud istiqamah. Tak ramai orang bertahajud malam. Sebab itu bila yang bangun tu, Allah kata apa? Nabi sebut, udhulil jannati birahmati. Masuklah ke syurgaku dengan satu rahmatku. Sebab itu rahmat ni penting. Masa kita hidup pun kita perlukan rahmat Allah, supaya Allah bantu kita dan sebagainya. Jadi dengar cakap Ustaz, lalu Nabi sebut hadis kedua, pusingan kedua, min mujidati ar-rahmah, dari di antara orang yang wajib mesti dapat rahmat Allah. Nabi kata apa? Satu je, id'amul al-muslim al-miskin, iaitu orang yang suka beri makan kepada orang Islam. Al-miskin maksudnya orang yang kurang makanan. Sebab itu orang kurang makanan ni tuan-tuan, bukan orang miskin yang tak ada duit je, tapi orang yang kurang pendapatan, orang yang gaji dia, ya Allah, ngam-ngam je.
Sebab itu kalau kita di pejabat masa 15 hari bulan, 18 hari bulan, kita nampak kadang-kadang bila waktu rehat ataupun waktu makan dia kurang makan dan sebagainya. Sebab itu kita berkata, "Den, jom makan, aku belanja kau." Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan dan puan Allah, kadang-kadang kita ada jiran kat sebelah, rumah jiran tu dia sewa, anak-anak dia ramai. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita pun hantar makanan rumah dia. Nampak tak? Nampak tak? Inilah dikatakan, Nabi sebut orang ini wajib dapat rahmat Allah. Sebab itu rugi tuan-tuan, andai kata kita mati, beri makan, Alhamdulillah. Tetapi rupanya masa kita hidup pun, bila kita bagi orang makan, kita juga mendapat rahmat Allah. Sebab itu kalau kita bagi mak kita makan, ayah kita makan, tak kisahlah kita bagi duit sendiri makan ke, kita hantar makanan ke, kita bagi isteri anak-anak makanan terbaik, kita masak untuk suami yang terbaik. Bayangkan andai kata kita masih hidup, sentiasa mendapat rahmat Allah daripada pelbagai arah, dan andai kata kita meninggal, memang rahmat Allah terjamin. Baik, seterusnya hadirin rahmat Allah. Dua hadis Nabi pusingan kedua, Ustaz ambil yang terakhir, hadis Nabi pusingan kedua yang terakhir. Boleh ya? Sangat menarik. Hadis ini sekali lagi daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, daripada riwayat At-Tirmizi. Sangat menakutkan, tetapi benar tengok-tengok Ustaz, dia memberatkan timbang kita di pada masyarakat hanya dengan memberi makan minum saja. Jangan pandang rendah orang suka bagi makan minum, tuan-tuan puan, dia ibadat. Lalu bersabda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW. Hebat hadis ini. Salah satu man kunna fihi nasyarallahu alaihi kanafqah wa dakhaluhu al-jannah. Masya Allah, tabarakallah. 3 daripada kalangan kamu wahai manusia, yang mana dalam keadaan hidupnya Allah akan masukkan dia ke syurga. Siapa dia? Yang pertama, rifqun bid-dhaif. Rifqun bid-dhaif. Rifqun bid-dhaif. Orang yang suka membantu ataupun dia menolong orang-orang dhaif yang lemah. Orang lemah. Jadi sebab itu kita fahamlah, orang lemah ni macam-macam lah. Dia tak cukup duit ke dan sebagainya ke, tak kuat ke. Sanian yang kedua, wa syafaqatu ala walidain, iaitu orang yang dikatakan ikramuha, orang yang menghormati kedua ibu bapa dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan ni adalah orangnya lah. Saya yakin tuan-tuan semua berbaik dan selalu menghormati mak dan ayah. Yang ketiga, Nabi kata wa ihsanu ilal al-mamluk, iaitu orang yang berbuat baik, berakhlak baik dengan hamba-hambanya. Hamba ni zaman Nabi ada, zaman kita, maknanya orang gaji ataupun orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita bos, bahawa kita ada kerani penolong pegawai, kita tidak menggunakan kuasa kita yang tidak baik, ataupun ada orang bawahan kita, kita melayani ini dengan baik. Tetapi Nabi kata lagi, boleh ambil lagi, wasalasun man kunna fihi, tetapi 3 di kalangan kamu wahai manusia, azallahullah, Allah akan melindungi dia. Azallahullah azza wa jalla, Allah akan melindungi dia. Tahtal arsyihi, di bawah arasy Allah. Yauma la zilla illa zillahu, pada hari yang tak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Siapakah 3 ini? Biasa kita dengar hadis ini, ada golongan ni. Tetapi hadis ini, bagaimana kalau kita bukan di kalangan alim ulama dan sebagainya? Lalu Nabi sebut, yang pertama, boleh? Saya nampak ramai menulis, minta maaf Ustaz, laju jaga masa. Al-wudu fil maqarih. Al-wudu fil maqarih. Apa dia ni? Baik. Orang yang suka mengambil wudu fil maqarih ni pada waktu yang dikatakan tidak sesuai atau pada waktu yang ketika asyadaid, maksudnya waktu masa tu air sejuk ke, tengah malam ke, dia sanggup ambil wudu, tengah-tengah sejuk tu, dia sanggup ambil wudu ketika mana dia rasa tak sesuai, tapi dia ambil wudu. Orang ini di bawah lindungan Allah. Sebab itu betul tak kata Ustaz, ada kalanya kita masuk bilik air pukul 3.30 pagi, kita kencing, rasa-rasa kalau nak ambil wudu masa tu, alamak, kalau aku ambil wudu, mata terang, payah pula nak tidur kan. Kejap lagi lah, pukul 5, bawah tahajud, yang dia kencing lah dulu. Nampak tak? Kalau aku ambil wudu kan tak boleh tidur pula, mata dah cerah, tak boleh nak tidur. Nampak tak? Sebab itu susah nak ambil wudu ketika tengah malam dan sebagainya. Nampak tak? Baik. Nombor 2, saya yakin tuan-tuan puan ni orang yang bagus. Nombor 2, tuan-tuan puan juga. Wal masyi ila masajid fi zulami. Orang yang suka pergi ke rumah Allah pada waktu gelap. Waktu gelap ni apa? Antaranya subuh dengan isya. Maghrib pun gelap juga lah. Baik. Dan yang ketiga, dengar betul, wa id'amu al-ja'i', orang yang suka beri makan orang yang lapar.
Orang yang suka beri makan orang yang lapar. Jadi kalau anak-anak kita menjerit, bukanlah menjerit, bunyi dalam kereta, bah, bah. Biasalah budak-budak kalau pergi rumah orang balik, bah, lapar, doktor lapar. Bah, McDonald lapar. Sebab itu ada setengah mak ayah kadang, kau ni saya makan je. Makan apa lagi? Mencekik ke darah apa lagi? Oh, dia banyaknya. Sebab tu kalau kita atur, anda kata kita ayah, cakap dia. Yelah, jangan beli. Apalah, duit tak banyak. McDonald, goreng pisang boleh? Goreng pisang apa? Kurang-kurangnya kita mendapat lindungan di bawah arash Allah ketika pada hari yang tak ada lindungan Allah. Nampak tak? Sebab itu kadang-kadang budak-budak ni kita bawa kerja jalan, tiba-tiba lapar. Betul tak? Dia kalau dalam kereta dia lapar. Pelik. Rasa masuk kereta dia lapar. Rupanya bila kita keluar, kereta aja ada tanpa stiker, lapar. Baik. Sebab itu, boleh tahu tak? Sebab itu, anak ni jalan-jalan lapar. Sebab budak-budak biasa begitu, dia kalau jalan jauh dan sebagainya, dia lapar, kena pula pergi rumah orang, kadang-kadang balik dia lapar. Baik, sebab itulah hadirat Allah, kita tutup pusingan ketiga. Ustaz, macam mana dia boleh masukkan ke syurga dengan amalan ni Ustaz? Kita tutup, masa pun dah tamat, boleh. Lalu Ustaz ambil hadis sahih daripada Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad. Dengar betul-betul, sangat rugi bila kita tak pegang ibadat ini, kita tak nampak ibadat ini besar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu qala, dia berkata, qultu, aku sendiri berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ustaz pendekkan saja, hadis ini panjang. Akhbirni bi syai'in iza amiltuhu dahaltu al-jannah. Akhbirni, beritahu pada aku. Orang Terengganu kata, khabar kat aku. Beritahu aku sesuatu yang apabila aku amalkan, dia boleh membawa aku dan memasukkan aku, dahal tu fi'il madi, past tense, dia boleh memasukkan aku, telah masukkan aku ke syurga Allah. Kalau Rasulullah, lalu Nabi pun dengar Abu Hurairah tanya, lalu Nabi pun jawab. Sebab Abu Hurairah ni dia suka duduk di sotah ni depan rumah Rasulullah tu. Kalau kita pergi umrah haji, ada pumpkin tinggi tu, dia memang duduk depan Rasulullah. Rasulullah keluar mengajar, dia selalu bertalaki Rasulullah. Sebab itu dia rajin tanya Rasulullah. Baik, lalu Nabi menjawab yang pertama. Apa dia ya? Yang pertama memang menjamin masuk syurga. Dengar betul? Al-im at-ta'am. Nabi kata, kau beri orang makan. Subhanallah. Tuan, al-im at-ta'am, kau beri orang makan. Sebab itu bila suami itu kita mandikan jenazah, cantik jenazah dia. Patutlah jenazah suami itu cantik. Kadang-kadang kita tengok biasa jamanan dia. Rupanya dia selalu beri isteri, anak, mak, ayah dia makan dengan terbaik. Tak sangka kan? Rupanya itu juga menjamin dia masuk syurga. Wahai suami, rupanya jenazah isteri itu cantik. Rupanya walaupun dia tak kerja, dia sendiri rumah, tetapi bila suami dia bawa balik kucai ke, kangkung ke, dia akan masak betul-betul. Kadang-kadang isteri jangan marah kat belakang, sedang penonton di luar sana. Suami bawa balik daun kucai, bawa balik kangkung, bawa balik sawi, belum masak lagi. Dia nak masak, nak baru sebut kangkung. Baik. Sebab itu bawa balik kangkung, bawa balik sawi, tiba-tiba lepas 2-3 hari, buka peti ais, sawinya dah jadi warna kuning, dah hancur. Nampak tak? Tetapi jenazah wanita tu cantik, rupa-rupanya bila suami dia bawa balik ikan merah ke, sawi ke, kangkung ke, dia terjemahkan. Abang, kangkung dah siap. Abang, tepung semalam abang beli tu cekodok, sedap. Abang, semalam abang beli ikan merah, malam ni kita makan sup ikan merah. Tolak kolesterol, sup ikan merah. Dia rajin bagi suami dia makan dengan makanan yang suami dia beli. Nampak tak? Sebab itu Nabi kata apa? An-amit ta'am, amalan yang kau akan dimasukkan ke syurga, yang pertama kau suka beri orang makan. Nombor 2, Ustaz baca jugalah. Wa'atul salam, orang yang suka beri salam. Nombor 3, wasil arham, orang yang suka menjaga silaturahim. Nombor 4, wasalli bil lail wan nas niyam, orang yang suka bangun malam semayang dan orang lain sedang tidur. Tadkhulul al-jannah bis salam. Kau semua empat-empat ini akan masuk syurga dengan selamat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan hadirin wajah Allah, inilah hadis pertama pusingan ketiga. Jangan main-main, nampak kecil, impaknya besar. Hanya beri orang makan dan minum. Tuan pengurusi,
Boleh tak Ustaz baca satu hadis lagi? Boleh, satu hadis lagi. Supaya tuan-tuan nampak terkejut. Ya Allah, takkan syurga dia macam ni? Dan orang yang beri orang makan ini, macam mana syurga dia di dalam syurga Allah? Mari kita lihat hadis Nabi ini, supaya tuan-tuan dan puan keluar daripada surah Desa Cempaka ini, termasuk penonton-penonton Facebook di luar sana, terutama di Kuala Lumpur, Selangor, terkejut. Ya Allah, tahap begini syurga dia. Lalu daripada Abi Hurairah, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sekali lagi dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hari ini banyak Ustaz baca satu je. Innal fil jannah, sesungguhnya Nabi kata dalam syurga Allah, ghurfan yura zahiruha min batiniha, ada ruang syurga dalam itu, ada penduduk syurga dalam itu, syurganya zahirha min batiniha, boleh nampak daripada luar sampai ke dalam. Wa batinuha min zahirha, dan boleh nampak daripada dalam sampai keluar. Jika kita di dunia, kita terjemahkan rumah itu rumah kaca, betul? Rumah kaca. Orang luar boleh nampak kita, kita boleh nampak luar. Tetapi di syurga Allah, Nabi kata ada satu syurga, syurga ini orang dalam boleh nampak luar, orang luar boleh nampak dalam. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, lalu Abu Malik Al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, sahabat Nabi yang duduk dalam yang bertanya Nabi, liman hiya ya Rasulullah? Siapa punya syurga ni ya Rasulullah? Siapa punya syurga ni ya Rasulullah? Dalam boleh nampak luar, luar boleh nampak dalam. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, liman ataba al-kalam. Dengar betul-betul, siapa suka cakap jahat, dengar. Liman ataba kalam. Syurga ini kepada siapa yang suka menjaga kata-kata dia. Iaitu yang pertama, syurga ini Nabi kata orang yang suka menjaga kata-katanya. Iaitu dia cakap beradab, cakap orang Melayu kata berlapik, walaupun nak marah cakap elok-elok. Nombor dua, jangan terkejut. Dan syurga ini wa'ad'am ta'am, iaitu orang yang suka memberi orang makan. Subhanallah, terkejut kan? Oh, lepas dia taubat beli makan dekat surau kan? Orang yang suka beri orang makan. Nombor tiga, ada lagi. Wa bata qa'iman wan nasu niyam. Orang yang sentiasa kekal istiqamah, dia bangun malam dan orang lain sedang tidur, dia beribadat. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dahsyatnya tuan-tuan, rugi tuan-tuan dan puan-puan tidak mengamalkannya. Sebab itulah dalam hadis Nabi ini kita pun takut. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, janganlah pandang kecil tentang orang yang bagi makan. Sebab orang yang bagi makan ini nikmat Allah kepadanya, dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan Rusi sini hadir mati Allah, minta maaf. Satu hadis terakhir lagi pendek, dia 333. Boleh? Baik. Daripada, boleh saya baca? Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, benar-benar orang bagi makan ini Allah nak masukkan dia ke syurga. Nabi Muhammad SAW bersabda, pendek je hadis ni tuan Rusi, man ad'ama at-ta'am, man ad'ama at-ta'am mu'minan. Sebab itu kalau nak bagi makan, tengok dulu, jangan bagi jam tu je. Siapa? Barang siapa yang beri makan kepada orang yang beriman. Sebab itu, tengok tangan Ustaz, tengok tangan Ustaz. Betul tak? Ramai orang hantar makanan ke masjid. Betul? Ramai orang hantar makanan ke surau. Betul? Sebab antaranya tengok ke atas, saya lupa, masjid ke surau. Ada masjid, ada surau, tak ada. Antara masjid ditulis ke atas apa? Yang memakmurkan rumah Allah ni adalah orang-orang yang beriman. Betul kan? Setengah masjid ditulis ke atas kan? Sebab itu Nabi kata apa? Man ad'ama al-mu'minan, barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab itu ada orang pusat tahfiz, dia dapat makanan, orang hantar makanan kat tahfiz. Ada orang hantar makanan dekat sekolah-sekolah agama. Ada orang hantar sekolah ke MRSF, sekolah menengah biasa. Sebab itu carilah orang yang Islam ataupun beriman. Yusbi'ahu min sa'amik, sampai dia kenyang. Jadi tengok tangan Ustaz, tengok tangan Ustaz. Tuan-tuan, tengok tangan Ustaz, anggaplah ini bungkusan nasi. Jika tuan-tuan nak hantar ke masjid, ke surau, ingatlah, janganlah letak polistren, nasi sikit, tuan-tuan telur sebiji tu, tuan-tuan belah bagi 20. Letak kecil, orang tengah kata kecil. Tuan-tuan, timun sekeping tu tuan-tuan, tuan-tuan belah 4. Kecil. Tuan-tuan, sambal sejumpit. Sebab itu bila buka, saya minta maaf banyaklah sedang menonton Facebook kata Allah. Ini cerita betul, orang Desa Cempaka tahu. Keluar daripada surau Desa Cempaka ni, Pak Pengurusi dah risaulah apa dia nak sebut ni. Ada kedai plastik, betul. Ada kedai plastik ke depan, betul. Ada kedai plastik, betul. Kedai baru, kedai plastik.
Sebab itu tuan-tuan puan, ustaz bukanlah jahat, terlibat sama tapi tak jahat. Ustaz pun pergilah kedai plastik tu. Ketika mana sekolah di sebelah kanan ustaz ni, sekolah menengah Desa Cepaka, sekolah kebangsaan Desa Cepaka, nak buat majlis sambutan Aidilfitri. Betul baru-baru ni. Sebab itu mak ayah digalakkan hantar makanan. Betul? Betul tuan? Ke tuan cikgu situ tuan makan je? Baik. Sebab itu mak ayah kena hantar makanan. Jadi mak ayah ni berebut pergi kedai plastik nak bekalkan makanan beli bekas tadi. Siapa yang nak bekaskan? Ketika sampai kat bekas kedai makanan tu, ustaz terkejut. Tuan-tuan, betul tuan-tuan, jangan tipu. Puan-puan kat belakang. Dekat situ rupanya bekas yang polister yang kata Luxina tu rupanya ada banyak. Ada banyak jenis. Betul tak? Ada banyak jenis. Ustaz pun terkejut. Ya Allah, banyak jenis. Yang mana satu nak pilih? Akhirnya tuan punya kedai itu India, betul? Dia pun cerita kat ustaz. Dia kata, cikgu, dia panggil cikgu lah. Cikgu, ini ada banyak jenis. Yang ini ada kunci. Yang ni tak ada kunci. Yang tak ada kunci murah. Yang kunci separa kuat, mahal sikit. Yang lagi kuat, lagi mahal. Cikgu, yang ni ada mangkuk lagi besar. Yang ni ada mangkuk lagi kecil dan sebagainya. Tiba-tiba masa ustaz dapat penerangan itu, datanglah dua orang hamba Allah lelaki, sesama kita umat Islam. Dia pun kata, ustaz ya? Alah ustaz, apa susah sangat ustaz? Ustaz pilih yang ni. Kita orang kedai makan ustaz, kita pilih yang ni. Saya kata kenapa? Yang ni ustaz, bukan saja murah, tapi kalau kita buka ustaz, mangkuk dia kecil ustaz. Kalau mangkuk kecil, dia orang cedok tak banyak ustaz. Untung kita. Kalau kita beli yang banyak ustaz beli banyak, nanti ustaz kena masak tak banyak ustaz. Biar kecil sikit ustaz. Saya pun tengok dia. Loh, orang bagi makan nak bagi kenyang. Bukan bagi makan nak jawab sendiri. Takut Facebook. Baik. Sebab itu sebaik-baiknya kita cari makanan supaya orang makan kenyang. Baik. Nabi kata apa satu tu? Man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu. Siapa beri orang beriman makan sampai dia kenyang. Adhalallah baba min abwabil jannah. Allah akan masukkan dia salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. La yadkhuluhu illa man kana misluhu. Melainkan yang akan masuk pintu syurga itu orang yang sepertinya yang suka bagi makan juga. Subhanallah. Jadi sebab itu tuan-tuan, dulu Ramadan kita dengar ada pintu Ar-Rayyan. Yang boleh masuk pintu Ar-Rayyan itu orang yang berpuasa dan orang-orang yang seperti dia juga yang berpuasa. Tapi hari ini nampak rahmat Allah. Sebab itu kita mencari dan mencari. Bagaimana kalau 8 pintu syurga itu? Akhirnya kita hanya dapat tangkap yang pertama pintu La ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah. Pintu sembahyang, pintu puasa, pintu zakat atau sedekah, pintu haji dan umrah. Tetapi yang lagi 3, rahmat Allah. Kita tak dapat nak detect. Ada kata pintu tahajud, ada kata pintu mati syahid, ada kata pintu anak-anak yang mati kecil, ada kata pintu anak-anak yang soleh, ada kata pintu rumah orang yang jaga anak yatim. Sebab itu 3 ini tuan-tuan puan, rahmat Allah. Allah boleh masukkan siapa saja dalam syurga dia dengan rahmat Allah. Nampak tak? Sebab itu antara rahmat Allah itu apa tuan? Beri orang makan. Baik. Jadi titik-titik pun dah bunyi, dia kata tak tahu lagi ke nak berhenti. Jadi sebab itu saya menterjemahkan daripada jatuh kuasa. Jadi yang baik daripada Allah, yang kurang daripada Ustaz sendiri. Jadi selamat beramal. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Ada kata kesilapan daripada Ustaz sedang penonton di luar sana. Maaf kalau Ustaz, moga Allah mengampunkan dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik itu daripada Allah, yang berkurang itu Ustaz sendiri. Ustaz minta maaf kalau terkasar bahasa ataupun mungkin tersentuh tuan-tuan puan. Jadi aku liqauli hadza sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi pada rancangan kuliah yang akan datang. Kita akan dedah lagi apakah amalan lain yang kecil tetapi Allah ampunkan dosa masuk ke syurga. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.